Tak pandai tak apa. Saya pun sekolah pun tak habis. Tak pandai pun. English pun saya tak belajar dulu. Siapa-siapa pun boleh belajar, boleh buat. Tapi kalau tak ada rajin, tak ada minat, tak ada disiplin, angan-angat tiap ayam memang tak jadi apa lah. Biar bodoh. Tak apa bodoh. Janji dia datang ikut masa. Lepas masuk kerja ikut masa. Lepas tu dia ada disiplin, kebersihan dia ada. InsyaAllah dia boleh berjaya. Nama saya Azizul Khairi bin Muhammad, orang panggil saya Ijoy. Umur saya sekarang 37 tahun. Saya CPA Garage ni dari 2014. Sebelum tu saya bekerja dengan orang, dengan Ducati dan KTM. Dari situ saya punya pengalaman lah. Kalau kerja daripada umur yang sangat muda tu memang ada lah. Saya start sambil semangat tu untuk bekerja tu dari arwah bapa saya meninggal. Masa tu umur saya baru 13 tahun. Dan saya nak masuk ke Form 2 je. Saya masuk Form 2 dalam setengah tahun dah, tak silap saya. Setengah tahun lepas tu arwah bapa saya meninggal. Saya cakap dengan mak saya nak berhenti sekolah. Saya tak nak susahkan mak saya. Dari situ lah saya kerja. First dulu saya kerja guna motor arwah bapa saya tu. Saya kerja cari pucuk paku. Saya pergi kat estate-estate. Adalah kawan seorang dua yang nasib dia macam saya juga, tapi dia nak cari duit lebih, nak cari duit belanja sendiri. Tapi diorang sekolah lagi masa tu. Saya je masa tu lain sikit lah. Saya pergi estate masa tu dekat Rawang, cari pucuk paku. Saya ikat, dalam satu ikat tu saya jual 50 sen. Jadi dalam satu guni tu adalah dalam berapa puluh ikat, saya tak ingat lah, dah lama kan. Saya bawa naik motor. Masa tu memang saya rasa semangat nak cari duit lah. Nak cari duit belanja sendiri. Lepas tu saya jual ke kedai. Tapi macam-macam dugaan lah masa tu. Guni tu jatuh lah, kutip lah. Dia seronok tu ada waktu tu. Waktu tu kita tak fikir apa. Kita pergi nak cari duit je kan. Nak cari duit belanja sendiri. Nak ada barang sendiri. Dari situ. Lepas daripada situ, saya dah dapat motor. Mak saya bagi saya duit 1000 je masa tu. Saya ingat lagi. Daripada 1000 tu, saya beli sebiji motor. Motor tu memang sengit lah. Memang tepi. Kalau saya cerita memang sengit lah motor tu. Memang dah kira besi buruk lah motor tu. Saya beli, saya repair. Masa tu saya dah start kerja dengan satu bengkel ni. Tapi ambil kerja hari lah masa tu. Buat kapcai. Saya kerja ada buat kapcai je masa tu. Lepas tu kadang-kadang saya buat kat rumah, part time saya kan. Tapi kebanyakan saya kerja lah. Bila berhenti satu tempat, saya kerja satu tempat. Sampailah umur saya dalam awal 20-an masa tu. Saya kerja dengan satu bengkel ni, bengkel Rosli Maksudin, naik Makres. Saya kerja kat sana. Saya kerja kat situ 2 tahun, saya buat kapcai agak lah. Tapi banyak join yang racing haram pun ada kan. Campur-campur lah semua masa tu. Daripada situ lah saya terbuka fikiran saya. Kalau saya kerja motor kapcai, berapa ramai orang buat kapcai kan. Saya fikir macam ramai orang buat kapcai, jadi saya nak cuba benda yang lain. Jadi saya rasa saya memang tak layak pun untuk superbike ni. Tapi saya fikir tak cuba kita tak tahu. Jadi saya redahlah pergi kerja. Saya redah cari kerja tu, dapat satu kerja ni. Masa tu saya kerja dengan Syam Cycle. Dia pun seorang bekas pelumba Malaysia lah. Saya kerja dengan dia. Dari situ saya start buat superbike. Dan saya belajar banyak-banyak benda kat situ. Sampai situlah yang saya cebur diri dalam superbike. Bila saya dah start kerja superbike tu, saya rasa macam tak cukup pula. Kan? Biasalah manusia mana pernah cukup, mana pernah puas. Jadi saya rasa pun tak cukup. Bila tak cukup tu, saya dah start buat kerja yang saya rasa banyak orang zaman muda masa tu, tambah sekarang pun buat kot. Kan? Curi motor. Saya start curi motor lah, belajar benda yang jahat tu, curi motor. Daripada curi motor tu saya belajar sampai saya memang peringkat jahat yang paling jahat lah saya rasa. Tapi saya tak payah sebut lah dia punya section tu, section berapa kan. Sampai tahap sampai macam tu, pagi, pukul 3 pagi kan saya buat kerja lain. Tengah hari saya buat kerja lain. Petang malam saya buat kerja lain. Tapi semua kerja ni memang kerja yang tak elok lah. Tapi dari situ saya sampai satu tahap tu, memang saya buat benda yang paling teruk lah. Sampai saya kena tahan dan saya tidak boleh dituduh. Bila tidak boleh dituduh, saya akan ditahan dalam oninan darurat, tahanan tanpa dibicarakan. Lebih kurang dalam 4 tahun kot. Dari situlah saya, habis dari situ saya bermula dengan kehidupan yang baru lagi, yang lain. Masa dalam tahanan tu, semua orang ada pilihan. Sama ada dia nak keluar sebagai diri dia yang lama ataupun dia nak keluar dengan diri dia yang baru. Dalam tu saya belajar banyak benda. Daripada saya tak tahu mengaji, saya pandai mengaji. Saya tak tahu solat yang sebenarnya, saya tahu solat. Saya sebenarnya saya tak menyesal pun. Bukan tak menyesal lah, macam kesal saya duduk situ kan. Sebab saya tak kesal pun. Sebab saya duduk situ, saya belajar agama. Saya buat pilihan saya sendiri, saya belajar agama.
Bila belajar agama tu, saya ada satu semangat yang lain lah. Bila saya keluar tu, saya nekat lah. Dari situ saya keluar selama 4 tahun tu, saya duduk kat rumah dalam, saya rasa 7 hari saja. Saya ingat saya nak pergi bercuti dulu ke, nak pergi makan apa benda yang tak pernah makan kan. Tapi, tak tahu rezeki. Tuhan tu dah bagi saya rezeki. Masa tu, saya keluar je, saya pergi satu kedai ni, Welly Sungai Buloh. Saya duduk situ. Saya tengok situ, saya jumpa kawan lama saya tanya. Terdetik hati saya tanya. Lepas tu dia tanya saya, apa yang saya boleh buat? Selama 4 tahun ni saya dah tak pegang spana-spana ni. Saya nak start balik dekat sini, 4 tahun tu. Malam tu saya duk fikir macam mana saya nak buat. Kan kita dah tak pegang lama, lepas tu kita nak starting balik, lepas tu kita nak confident kan dia, macam mana kita nak buat? Dia akan try saya, dia try saya dalam berapa hari. Hari pertama tu dia try saya tukar tayar. Saya confidentkan diri saya ni. Saya ingat balik apa benda, macam mana nak starting buat kerja semua. Saya lepas benda tu. Saya lulus lah benda tu, jadi dia terus ambil saya bekerja. Dan saya bekerja kat situ sampai, saya ingat setahun lebih, 2 tahun. Dah habis kat situ 1 tahun lebih. Saya kerja pula dengan KTM. Masa tu KTM tengah popular lah masa tu, 2013-14 yang tu lah. Dia kerja dengan KTM sampai 2013 ke. Tapi sekejap lah kat situ KTM, Autorize lah. Lepas daripada kerja dengan KTM tu, saya kerja dekat S4M. S4M ni kedai Iblis Syam Daud yang sebelum ni. Dia tutup tapi dia buka balik yang baru. Dan dia ajak saya join dia, saya kerja. Saya set up lah, dia punya bengkel semua saya set up. Sampai satu tahap masa saya kat situ, saya macam saya tak tahu nak cakap lah kan. Masa mula-mula tu, saya ni lah apalah kan. Bila dah jadi benda tu, saya yang tak elok lah semua kat saya. Masa itu saya berhenti kat situ, saya tekad kat situ. Saya nak tunjuk dekat dorang ni yang saya boleh jalan sendiri. Dan saya jumpa satu abang ni, dia pun sanggup keluarkan modal untuk saya kan, untuk bermula saya dekat sini. Dari 2014 tu lah, 2014 dalam bulan 6 saya rasa. Saya start set up kat sini dan saya start run kat sini, Triple A Garage. Itulah dia, starting dia Triple A Garage dekat situ lah 2014 tu. Saya dari 2016, yang syoknya saya dapat join ARC, Asia Road Racing. Waktu saya keluar race, keluar follow Asia Race, saya dapat round lah. Saya pergi dapat ke Jepun, Solia, India, China, Thailand, Indon, Asia semua saya dapat pergi. Itu yang benda yang paling best lah. Bila saya start balik dalam Triple A Garage ni, itu yang saya rasa yang paling best lah. Mana yang rasa nak bermula dengan apa-apa kerja sekali pun, yang penting kita kena ada minat, rajin, disiplin. Kita kena ada. Tak pandai tak apa, saya pun sekolah pun tak habis, tak pandai pun, English pun saya tak belajar dulu. Tapi sekarang Alhamdulillah saya dapat belajar sikit-sikit. Siapa-siapa pun boleh belajar, boleh buat. Tapi kalau tak ada rajin, tak ada minat, tak ada disiplin, angan-angan tiap ayam memang tak jadi apa lah. Biar bodoh, tak apa bodoh. Janji dia datang ikut masa, masuk kerja ikut masa, lepas tu dia ada disiplin, kebersihan dia ada, InsyaAllah dia boleh berjaya. Tak pandai tak apa, jangan fikir tak belajar je kita tak nak, tak belajar je kita nak. Saya ni, kawan-kawan saya ada yang belajar sampai U. Tapi penjelajahan dia tu, saya lebih luas daripada dia. Saya yang tak habis sekolah ni. Kan? Rezeki Allah tu. Jadi kita, apa yang kita patut, yang kita nak adalah kesungguhan kita je. Tak semestinya apa yang dia belajar dulu, sekarang dia kena cari benda yang sama kerja pun. Tak semestinya macam tu, betul tak? Kalau itu bukan rezeki dia, bukan tempat dia pun, dia boleh cuba benda lain. Sekarang punya generasi tak sama macam saya dulu. Sekarang generasi susah. Kadang-kadang budak kerja dengan saya cakap dengan tegas, saya tegur dengan tegas. Sebab kedai saya dia memang macam ni, bersih, teratur kan. Saya memang jenis straight punya. Saya cakap, diorang tak boleh terima kan. Teguhan-teguhan saya ni, diorang tak boleh terima. Jadi mana yang tak boleh terima tu, dia takkan boleh kekal dengan saya. Tapi kalau bagi saya, diorang kena jadikan benda tu satu, teguhan yang biasa lah untuk diorang. Supaya diorang nak lebih maju. Kalau nak tunggu satu benda, kau belajar ni, aku jadi cek kerja pun belajar ni juga, ataupun aku belajar macam ni, aku nak kerja macam ni je, pun tak boleh juga. Betul tak? Kadang-kadang kita bukan ke situ, memang kita belajar tu. Macam saya pun, saya tak tahu mana saya punya pergi. Tapi kita boleh susun sendiri, kita yang cari jalan tu. Bagi saya kalau kepada yang semua tu, yang mana rasa diri diorang tak layak ke sana ke, tak layak ke sini ke kan, saya rasa tak perlu pun fikir benda tu. Aku belajar tak pandai, tak perlu pun. Yang perlu sekarang hati, minat, apa-apa bidang pun. Pedulikan orang cakap kan. Manusia ni kalau dia bercakap pasal orang, memanglah. Kalau kita dengar, kita takut pasal dia nak bercakap, kita takut buat kerja satu bersiasa, kita rasa benda tu betul. Tapi
kita macam segan dia orang bercakap, jadi kita stop buat. Saya rasa kita tak jadi apa. Jadi pedulikan orang. Kita rasa benda tu kita buat betul, kita tahu kita nak pergi mana, kita bermula dari sini, pedulikan orang tu punya cakap, kita terus je pergi buat. Kita buat je rasa kita betul, kita buat. Kita cari apa benda yang kita tak jumpa, apa benda kita tak tahu, kita cari. Jadi kena ada satu semangat lah kan. Korang nak melalak ke, nak pergi mana ke, itu peduli kan. Itu tak apa bukan. Janji korang pandai bagi-bagikan masa. Itu yang penting, bagi-bagikan masa dan fokus pada benda yang nak buat. Kalau kita setakat nak takut orang bercakap, tak habis kan. Sebab orang akan terus bercakap. Katak tu pekak, member dia cakap, dia boleh panjat lah tinggi. Member dia cakap tak boleh panjat ni tinggi kan. Pasal dia pekak, dia tak dengar member dia cakap, dia boleh panjat tinggi. Jadi macam tu lah lebih kurang. Pasalkan dia tak dengar orang punya cakap.